إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi hari Khamis yang mulia ini Allah masih lagi beri kita kesempatan untuk meneruskan lagi salah satu tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah, iaitu menuntut ataupun mencari tahu apa yang Allah larang dan apa yang Allah perintah dalam agama ini. Setelah sekian lama kelas kita, kelas hadis berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, telah terhenti mungkin sekitar sebulan lebih kalau saya tak salah. Walillahil hamd, hari ini kita dapat meneruskan lagi untuk mengkaji dan mempelajari sabda Nabi SAW. Dan insya-Allah tanpa kita membuang waktu, kita alangkah baik untuk ulang kaji hadis yang sebelum hadis ini, hadis yang ke-8. Selalu cakap hadis yang minggu lepas, ni dah hadis yang sebulan lebih lepas. Yang mana kalau untuk pengetahuan, sebelum saya merajaah hadis yang ke-8, siapa masih ingat bahawa Al-Imam An-Nawawi pernah mengatakan dalam muqaddimah kitab Arba'in An-Nawawiyah ni, sebab dia mengumpulkan 40 hadis-hadis yang dia masukkan dalam buku ni. Siapa masih ingat? Ada salah satu sebab kenapa 40 hadis yang khusus, misalnya hadis innamal a'malu binniyat, hadis Jibril, hadis sekian-sekian, Imam An-Nawawi pilih hadis ni untuk masukkan dalam buku ni. Dia ada sebab, dia ada beritahu sebab. Yang mana kalau kita tahu hadis kitab Arba'in An-Nawawi ni, dia menghimpunkan hadis dari segala sisi agama. Jadi bab usuluddin, furu'uddin. Usuluddin terkait dengan akidah, keimanan, Islam, ihsan. Furu' terkait dengan muamalat, terkait dengan cara kita, hak kita terhadap diri sendiri, hak kita terhadap orang lain. Lepas tu akhlak, khutbah dan sebagainya, adab. Yang mana jawapannya, Imam An-Nawawi mengatakan pada muqaddimahnya, dia membawakan hadis yang bermacam-macam ini adalah untuk mencangkupi segala sisi dalam agama. Yang mana ketika zaman Imam An-Nawawi tu dah banyak kitab-kitab hadis, pun 40 juga, 40 lebih. Tetapi kebanyakan imam yang hidup ketika zaman Imam An-Nawawi, dia membawakan hadis yang khusus. Misal kata 40 hadis khusus terkait dengan akidah sahaja. Ada kitab lain 40 hadis terkait dengan akhlak.
ada kitab lain 40 hadis terkait dengan khutbah-khutbah Nabi dan lain sebagainya. Tapi Imam Nawawi, cerdasnya Imam Nawawi rahimahullah, dia mengarang satu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan menghimpun 43 hadis yang mencakupi segala sisi dalam agama. Okey. Jadi para ulama mengatakan barang siapa yang belajar 40 hadis 40 Imam An-Nawawi ni, belajar betul-betul, hafal, dia dah boleh tahu selok-belok tentang agama secara umum. Kemudian dan hadis kita pada hari ini, hadis yang ke-9, ia merupakan penutup hadis yang berkisar tentang usuluddin. Okey, hadis yang ke-9 ni daripada 1 sampai ke-9 itu adalah hadis-hadis yang terkait dengan usuluddin, iaitu akidah, terkait dengan hak kita kepada Allah dan Rasul. Manakala nanti hadis yang ke-10 kita dah masuk terkait dengan hak kita terhadap diri sendiri dan seterusnya. Okey, jadi insya-Allah nanti kalau kita habiskan pada siri kali ini hadis yang ke-9, minggu depan kita akan murajaah daripada 1 sampai ke-9 sebelum kita masuk hadis yang ke-10 biiznillah. Okay, taib, kita murajaah hadis yang ke-8. Bismillah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-8 daripada Ibnu Umar, iaitu nama dia siapa? Abdullah Ibnu Umar. Kunyah dia siapa? Abu Abdurrahman. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, anak kepada Umar bin Khattab. Semoga Allah meridai keduanya, iaitu Abdullah bin Umar dan juga Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap ataupun mereka bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad merupakan pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam. Okey, perkataan umirtu, aku diperintah, dan perkataan ini banyak terjadi dalam nas baik di Al-Quran maupun di Sunnah. Diperintah maknanya kita tak tahu di sini fa'il yang memerintah adalah majhul, kan? Tetapi apabila Nabi SAW diperintah, maka orang yang memerintah Nabi merupakan orang yang lebih tinggi daripada derajatnya. Jadi siapa? Allah semestinya. Jadi kalau kita nak ubah ataupun kita nak terjemah secara lebih faham, Allah memerintahkan Nabi. Dan boleh juga Nabi diperintah oleh Allah. Tapi di sini tidak ada perkataan Allah. Tapi benda ini dah maklum. Jadi boleh untuk kita cakap, misalnya staf gulam cakap dekat staf yang lain, hari ni aku kena suruh keluar dakwah. Jadi diorang berdua tu secara tidak langsung dah tahu yang suruh adalah orang di atasnya, misalnya Ustaz Abdul Mu'in dan lain sebagainya. Jadi benda ni terjadi dalam percakapan kita juga. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Uqatilan nas ni pun harus kita fahami. Jangan kita ambil secara literal ataupun kita baca terjemahan je. Itu yang banyak berlaku kesesatan. Bahkan banyak anak muda yang apabila orang-orang yang benci kepada Islam, kelompok-kelompok benci pada Islam, dia bawakan hadis ni, terus anak-anak muda ni baca, Islam ni ganas, Islam ni kerja nak bunuh je, Islam tertegak dengan pedang, lain sebagainya. Itu hanya tuduhan yang jahil, tuduhan yang jahil. Sebab tu kita kena bahas, kita kena faham, kemudian kita kena sampaikan. Uqatilan nas, memerangi manusia. Okey, uqatila ni, kenapa Nabi SAW sebut uqatila bukan aqtulu ataupun aqtula? Uqatila adalah memerangi, dia ada tambahan perkataan alif.
Qatala yuqatilu, yang mana asal kalimat dia adalah qatala yaqtulu, betul. Qatala yaqtulu, bunuh. Tetapi bila tambah alif qatala, dia membawa makna yang lain, iaitu berperang. Okey, yang mana kalau kita tengok ataupun kita bahas dalam agama ni, bukan setiap peperangan mewajibkan bunuh. Kan? Bukan setiap peperangan mewajibkan bunuh. Peperangan tu ataupun kita keluar berperang, apa tujuan dia? Menegakkan kalimatullah. Kita nak menegakkan agama. Bukan kita keluar berperang. Kalau kita tanya para sahabat yang keluar berperang, apa niat awak keluar berperang? Adakah dia kata aku nak bunuh orang kafir? Tak. Islam bukan kerja nak membunuh. Islam adalah nak menegakkan hak Allah di atas muka bumi Allah. Ini semua muka bumi Allah. Allah yang turunkan hujan, Allah yang tumbuhkan tumbuhan, betul tak? Allah yang beri kita oksigen. Tiba ada sekelompok manusia yang tak bersyukur ni, dia buat kufur. Jadi kita nak menjalankan satu tanggungjawab kepada pencipta kita ni, kita nak bersihkan benda ni. Bukan kita nak bunuh dia, tapi kita nak pergi kat dia untuk sampaikan kalimatullah, iaitu agama Allah. Sebab tu bukan setiap peperangan adalah untuk membunuh. Jadi lafaz ni jangan terus kita bayangkan kepala Nabi diperintah untuk bunuh semua orang sampai dia bersyahadat. Tak. Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia. Dan manusia ni pun ada syarah dia. Bukan semua manusia. Tapi kita bahas uqatilah dulu. Jadi bukan setiap peperangan mewajibkan bunuh. Peperangan adalah dengan niat untuk kita menegakkan kalimah Allah. Manakala membunuh adalah seseorang A pergi kat B, dia bunuh, dia tikam. Itu bunuh. Itu zalim. Itu tak boleh. Tapi di sini perkataan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Okay, an-nas ni pun para ulama menerangkan bukan semua manusia. Kita jiran sebelah kita orang Hindu, kita cakap awak nak syahadat tak? Tak, saya bunuh awak. Tak. Dia bukan semua manusia. Ada dua syarah para ulama. Yang pertama, an-nas di sini adalah orang-orang musyrikin Quraisy ketika zaman Nabi SAW. Yang mana kita tahu zaman Nabi SAW sebelum Fathul Mekah, umat Islam bermusuhan dengan orang-orang kufar Quraisy kerana mereka adalah memerangi orang Islam, menzalimi orang Islam, mengambil hak orang Islam. Betul tak? Jadi dalam keadaan ketika itu, mereka dalam keadaan berperang. Jadi selayaknya orang yang memerangi kita adalah kita perangi dia balik. Tetapi kita perangi dia bukan sebab kita dendam dengan dia, kita nak ambil darah dia, tak. Kita perangi dia sehingga dia menjalankan hak Allah di atas muka bumi ni. Yang kedua adalah, itu secara khusus orang kufar Quraisy yang berada di zaman Nabi. Yang kedua adalah orang kafir harbi. Kafir harbi. Yang mana kita tahu kafir ni, orang-orang kafir terbahagi menjadi tiga. Kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang duduk di bawah kuasaan kita. Misalnya orang Cina yang berada di Malaysia, orang-orang kafir yang berada di Saudi dan sebagainya. Kafir muahad, misalnya orang Amerika, orang kafir datang Malaysia, ada perjanjian di situ. Kan? Kita ada perjanjian dengan Amerika. Kita kan orang Amerika yang kafir, atau misalnya mana-mana negara yang kafir datang, kita boleh bunuh dia. Tak. Dia adalah kafir muahad. Tapi yang ketiga ni adalah kafir harbi. Dia datang negara kita, dia nak perangi kita. Maka wajib kita perangi dia. Tetapi walaupun dia dah perangi kita, indahnya Islam ni, kita perangi dia bukan sebab kita nak bunuh dia. Tak. Kita perangi dia supaya dia faham tentang agama Islam. Itu maksud umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka yashhadu an la ilaha illallah. Yashhadu ni asyhadah. Telah banyak siri-siri yang lepas dah kita tegaskan, apabila kita sebut syahadah, dia kena ada 3 syarat. Yang pertama al-ilmu, yang kedua an-nutqu, dan yang ketiga al-i'lam. Seorang nak bersyahadat ataupun nak bersaksi terhadap sesuatu perkara, dia kena ada ilmu tentang perkara tersebut. Setelah ada ilmu perkara tersebut, dia kena lafazkan. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak aku sembah dengan benar melainkan Allah. Apabila dia dah lafazkan, dia kena i'lam,
kena sampaikan, kena wawarkan kepada orang supaya dia baru digelar seorang Muslim. Kalau dia dah ada ilmu, kemudian dia lafazkan seorang dekat bilik dia, kat bucu katil dia, dia tetap akan dianggap sebagai seorang tidak Islam. Kemudian kalimah la ilaha illallah pun dah kita bahas banyak dalam hadis Jibril, hadis Ibnu Umar dan lain sebagainya. Ada syarat-syaratnya, ada rukunnya dan lain sebagainya. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad bin Abdullah merupakan pesuruh Allah. Wa yuqimus salah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Okey. Mendirikan salat, para sahabat dah apa orang panggil ijma', hampir ijma' para sahabat semua, apabila seseorang meninggalkan solat maka kafir. Tetapi wa yu'tu zakah ni dan mengeluarkan zakat, ada sebahagian sahabat belum tahu lagi, hadis ni belum sampai. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika mana Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ketika mana sampai khabar kepada, ketika itu Abu Bakar khalifah, ada sebahagian kelompok manusia Arab Badui enggan nak mengeluarkan zakat. Akhirnya dia siap-siapkan pasukan. Sebab apa dia nak enggan keluarkan zakat? Sebab zakat aku keluarkan, hujah orang yang tak nak keluarkan zakat ni, aku keluarkan zakat untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah wafat, buat apa keluarkan zakat? Bila sampai je khabar ni, terus Abu Bakar kirimkan pasukannya atas ketinggian ilmunya. Tapi hadis ni belum sampai ke Abu Bakar. Okey? Apa bukti dia? Bukti dia berlaku sedikit perdebatan antara Abu Bakar dengan Omar ketika itu. Omar tanya, kenapa engkau nak memerangi orang yang dah bersyahadat dan solat? Apa jawapan Abu Bakar? Kalau Abu Bakar tahu hadis ni, yang bagaimana Ibnu Umar tahu ni, Abu Bakar dah jawab hadis ni. Tapi Abu Bakar tak jawab. Tapi atas ketinggian ilmu Abu Bakar yang tahu semua hukum hakam, dalil-dalil dalam Al-Quran, keluarlah. Sebab tu sahabat ni, ada sebahagian orang yang kalau para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ni kita sebut golongan salaf, golongan terdahulu. Yang mana setelahnya adalah golongan khalaf. Ada sebahagian orang yang terlalu ta'assub dengan golongan khalaf ni, sebab bila kita sebut golongan khalaf ni, dah banyak ilmu yang dapat mereka cekapi, betul tak? Mereka dapat usul fiqh, kan? Ada ulumul Quran dan lain sebagainya. Berbanding para sahabat ni, qala Allah, qala Rasul, betul tak? Sehingga orang yang ta'assub dengan orang-orang ulama-ulama khalaf ni mengatakan ulama-ulama khalaf ni lebih luas ilmu dia berbanding yang salaf. Sebab dia dah dapat Sahih Bukhari, dah ada depan mata, Sahih Muslim, betul tak? Sahabat Abu Bakar, hadis ni pun dia tak dapat, tak sampai kat dia, betul? Tapi menunjukkan terjaganya para sahabat khairul ummah, sebaik-baik ummah ni, dalam mereka bertindak. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang yang terbaik. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, para sahabat. Sebab tu tingginya ilmu Abu Bakar ketika mana walaupun tak sampai hadis ni, dia melihat semua ayat-ayat Al-Quran. Dia sebut apa kat Umar? Aku akan memerangi orang yang memisahkan perintah solat dan perintah zakat. Sebab dalam Al-Quran semua Allah sebut, apabila Allah perintahkan mendirikan solat, mesti Allah perintahkan keluarkan zakat. Jadi apabila Umar first dia macam okey, tapi akhirnya bila datang ilmu pengetahuan daripada Allah, akhirnya dia setuju. Sebab tu ulama mengatakan hadis ni belum sampai dekat Abu Bakar dan Umar, tetapi dah sampai dekat anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Itu indahnya Islam. Jadi orang yang tak nak keluarkan zakat pun, dia wajib kita perangi, sebab dia dah melakukan salah satu kesalahan besar dalam Islam. Kemudian fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan semua itu, iaitu syahadat bahawa Allah yang berhak disembah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, dirikan solat, lakukan zakat, maka orang ini dah Islam. Bila dah Islam, apa yang hak yang kita harus jalankan untuk dia? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, berlepaslah daripada aku darahnya dan hartanya. Haram untuk kita ambil darah orang Islam dan mengambil harta orang Islam. Ini usul. Haram kita ambil hak seseorang Muslim yang lain.
kecuali bukan secara mutlak, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Haknya Islam maksudnya apa? Dia dah melanggar aturan-aturan Islam, yang mana aturan Islam yang menetapkan adanya dibunuh ataupun diambil hartanya. Misalnya kalau dima, yakni darah, haram untuk kita ambil, haram untuk sesuatu penguasa ataupun pemimpin untuk bunuh orang Islam yang lain, haram. Kecuali jika Islam membenarkan. Misalnya apa? Seorang yang dah berkahwin berzina, maka boleh untuk kita bunuh dia, rajam sampai mati. Yang lain, misal yang seterusnya adalah orang yang murtad, keluar daripada Islam. Kemudian yang seterusnya adalah orang yang membunuh orang lain, qisas. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan ataupun hisab mereka adalah dikembalikan ke atas Allah. Okay, boleh faham insya-Allah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk hadis yang ke-9. Hadis yang masih lagi terkait tentang usul dalam kita nak menjalankan agama Islam secara dasarnya. Okey. Hadis 1 sampai 9 merupakan hadis yang terkait dengan usuluddin. Okey, bismillah, kita mula hadis al-hadisut tasi', hadis yang ke-9. Saya baca dulu hadis, baru kita akan pergi dekat smartboard. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Okay, hadis ini adalah hadis yang dibawakan daripada Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah kunyah. Nama dia siapa? Abdurrahman bin Sakhrin. Yang mana Imam An-Nawawi membawakan nama dia secara lengkap. Kalau kita tengok kitab-kitab hadis yang lain, dia bawa nama Abu Hurairah je. Sehingga kalau kita tanya kebanyakan tulabul ilm, siapa nama Abu Hurairah, hampir jarang orang tahu nama dia, betul tak? Jadi nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr, dan kunyahnya adalah Abu Hurairah. Hurairah makna dia apa? Kucing betina. Hirrah, kucing betina besar. Hurairah, kucing betina kecil. Daripada perkataan fu'ail, wazan ala fu'ail. Okey, Abu Hurairah nama dia adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, daripada kabilah Ad-Dausi, daripada Yaman, Al-Yamani. Bila dia lahir, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lahir pada kejap. Okey, tarikh lahir dia hampir para ahli sirah tak tahu. Bahkan nama dia sendiri pun ada khilaf yang banyak. Nama Abu Hurairah ni ada 30 pendapat, 30 lebih pendapat tentang nama dia. Sebelum Islam dan selepas Islam. Kalau selepas Islam ada dua perbezaan pendapat. Ada yang kata nama dia Abdullah, ada kata nama dia Abdul Rahman. Okay, minta maaf, bukan lahir dia, bila tarikh wafat dia. Wafat Abu Hurairah pada tahun (633). 633 Masihi. Pada ketika peperangan perang Yamamah. (11 Hijrah). Abu Hurairah wafat pada tahun 11 Hijrah, pada ketika peperangan Al-Yamamah.
Abu Hurairah mati syahid pada ketika peperangan Al-Yamamah pada tahun 11 Hijrah. Okey, minta maaf, sorry. Saya salah bagi info. Minta maaf Ini bukan Abu Hurairah, ini Tufail. Tufail. Okey, Abu Hurairah, minta maaf, ulang balik pembetulan. Abu Hurairah meninggal pada tahun 59 Hijrah. 59 Hijrah. Okey, tadi siapa yang meninggal pada tahun pada peperangan Yamamah tadi? Adalah Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Siapa Tufail bin Amru Ad-Dawsi ni? Siapa At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi? Dialah yang mengislamkan Abu Hurairah. Tufail bin Amru Ad-Dawsi, orang yang mengislamkan Abu Hurairah. Kalau siapa yang selalu ikuti Ustaz Abdul Muin punya ceramah, Ustaz baik kali sebut tentang kisah ni. Sebab Tufail adalah salah satu sosok pendakwah yang berjaya. Memang semua para sahabat adalah pendakwah yang berjaya, tapi kisah di sebalik dakwahnya Tufail sangat menarik. Jadi Tufail ni merupakan salah seorang pembesar-pembesar kabilah Arab. Dan dia berasal daripada Yaman. Setiap kali haji, dia akan datang ke Mekah untuk melakukan haji. Dan setiap kali datang, dia akan mendengar daripada pembesar-pembesar Quraisy pesan pada dia, jangan kau datang kepada Muhammad. Sebab Muhammad ni adalah sahir. Dia adalah pemecah belah umat. Dia membawa satu agama yang baru. Jangan kau datang kat dia. Bila kau datang kat dia, kau dengar perkataan dia, kau akan terpengaruh. Jadi Tufail ni, dia adalah seseorang yang bijak. Dia bukan orang yang ta'asub. Tengok kelompok-kelompok sesat ni, daripada dulu, kini dan selamanya, konsep dia sama je. Dia akan takutkan orang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Dia akan fitnah orang tu, kemudian dia akan takutkan orang lain dengan gelaran buruk. Kau jangan dengar ustaz tu. Ustaz tu W. Kau jangan dengar ustaz tu. Ustaz tu pecah belahkan umat. Dia ajak kepada benda yang baru dan sebagainya. Jom kita berpandukan ajaran nenek moyang kita sahaja. Berlaku tak pada zaman kita sekarang? Berlaku. Dia orang tak asub dengan ajaran nenek moyang. Tapi Tufail ni adalah seorang yang bijak. Dia tidak layan dengan pesanan-pesanan pembesar kufar Quraisy. Dia tetap pergi kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad membacakan salah satu ayat Quran dan dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, itu sebelum hijrah, dia kembali kepada kaum dia Ad-Dawsi, dan dia dakwah semua keluarga dia, kabilah Dawsi itu semua masuk Islam. Salah seorangnya adalah Abu Hurairah. Okey. Jadi kita kembali kepada Abu Hurairah. Dia wafat pada tahun 59 Hijrah. Okay, Abu Hurairah ni, apa kelebihan dia? Dialah sahabat, satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Diriwayatkan Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 hadis. 5,374. Setelah dia adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan 2,630. Nampak jarak dia. Daripada 5,000, Abdullah bin Umar hanya 2,000 je. Kemudian Anas bin Malik pun 2,000 lebih. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah 2,000 lebih. Kemudian Abdullah bin Abbas 1,600 lebih. Kemudian Jabir bin Abdullah 1,500. Jadi Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Macam mana Abu Hurairah boleh menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Sebab apa? Sentiasa bersama Rasulullah SAW. Kenapa dia bersentiasa bersama Rasulullah SAW? Sebab dia adalah tergolong daripada golongan ahlu as-suffah. Golongan as-suffah. Apa itu golongan ahlu suffah? Orang yang duduk masjid.
Lepas tu? Betul. Jadi golongan ahlu sufah ni adalah golongan orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah, yang tidak bawa satu harta pun, tak ada rumah. Akhirnya mereka duduk dekat masjid. Sufah tu adalah bumbung masjid yang berada di belakang masjid Nabi SAW. Kalau kita tengok gambar awal masjid Nabi SAW, depan tak ada bumbung, tapi belah belakang ada pelepah kurma ditutup. Itulah tempat golongan ahlu sufah. Mereka golongan orang-orang miskin yang tidak ada harta, tak pandai berniaga, tak pandai bertani, bercocok tanam. Sebab tu Abu Hurairah sendiri menceritakan bagaimana aku boleh meriwayatkan hadis yang mana korang tak dengar daripada sahabat-sahabat yang lain. Ada sebahagian tabi'in bertanya, Abu Hurairah, macam mana kita boleh dengar daripada kau hadis yang mana kita tak dengar daripada sahabat lain? Cakap, sebab aku adalah golongan ahlu sufah, yang mana kita ni tidak ada rumah, tidak ada harta, dan tak pandai berniaga dan bertanam. Manakala Abu Bakar orang yang pandai berniaga, Omar begitu juga, dan kebanyakan para sahabat daripada kaum Ansar pun pandai bercocok tanam. Jadi orang ahlu sufah ni, mereka semua kebanyakan waktunya duduk di masjid Nabi SAW. Okay, Abu Hurairah ni dia membesar dalam keadaan yatim. Bapa dia meninggal pada waktu dia masih kecil lagi, dan dia mempunyai ibu, dan ibunya adalah seorang sahabiat yang bernama Umaymah bintu Sabih. Dan Abu Hurairah ni dengan ibu dia mempunyai hubungan yang sangat rapat. Pernah diriwayatkan dalam hadis ketika mana keadaan Madinah agak keras, panas dan lain sebagainya, sahabat daripada ahlu sufah ni tak ada makanan. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi SAW. Kemudian akhirnya Nabi SAW keluarkan tamar dan bagi setiap orang ahlu sufah 2 biji kurma, setiap seorang 2 biji kurma. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang makan 2 biji kurma ni dan dia minum air, dan saya akan cukup seharian untuk dia. Lepas tu tiba Nabi tengok Abu Hurairah ni dia makan sebiji je, sebiji lagi dia simpan. Nabi pun pelik. Nabi tanya, kenapa engkau makan sebiji je? Cakap, sebiji lagi aku simpan untuk mak aku. Jadi Abu Hurairah dan mak dia dua-dua adalah miskin, tidak ada makanan yang mencukupinya. Okey, baik. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang perawi hadis yang terbanyak dari kalangan sahabat, iaitu Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Kita masuk kepada hadis. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hadis pada hari ini, hadis yang ke-9, merupakan usul dalam kita nak menjalankan agama Islam. Dia rumusan. Rumusan yang mana Imam An-Nawawi tutup hadis-hadis yang terkait dengan usuluddin dengan hadis yang keempat ni. Hadis yang ke-9. Jadi kesimpulan dia dalam kita nak menjalankan agama ni, hadis yang ke-9 ni. Okey, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi radhiyallahu ta'ala anhu kembali kepada Abu Hurairah sahaja. Sakhrin ni belum masuk Islam, bapanya. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu. Memang kebanyakan hadis Abu Hurairah dia akan cakap sami'tu, aku telah mendengar, direct pada Nabi SAW. Dan memang kebanyakan waktu Abu Hurairah bersama Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, ma nahaitukum kita habiskan satu jumlah. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ma ni apa? Apa-apa nahaitukum yang telah aku larang, anhu terhadap sesuatu perkara tersebut, apa dia? Fajtanibu, maka jauhilah. Apa-apa yang telah aku larang terhadap kalian, kum, terhadap sesuatu perkara, kita kena buat apa? Fajtanibu, maka kita kena jauhi. Jadi perkataan ni, jumlah ni, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, merupakan jumlah syartiyah. Jumlah asyartiyah. Jumlah yang membawa syarat. Jika terjadi sesuatu, kau kena buat itu. Syaratnya kau kena buat tu. Itu maksud dia, jumlah syartiyah. Yang mana ma, perkataan ma, isim syarat, isim syartin. Ma ni adalah isim syarat. Apa dia? Apa syarat dia? Itu isim syarat dia. Nahaitukum anhu. Nahaitukum anhu. Ni isim syarat. Ini fi'lu syarat. Apa-apa yang aku larang terhadapnya. Nahaitukum ni daripada perkataan naha plus tu sebagai fi'il, iaitu Nabi SAW, plus kum, antum, kalian. Apa-apa yang telah aku larang kepada kalian, anhu, tentang sesuatu perkara, fi'il syarat. Jadi jawab syarat dia, kita kena buat apa? Fajtanibu, maka jauhilah. Fajtanibuhu. Ini merupakan jawab asyarat. Inilah dinamakan jumlah syartiyah. Jadi jumlah syartiyah ni, bila Nabi cakap, bila Nabi sebut aku telah larang, syarat dia untuk kita penuhi permintaan Nabi adalah kita menjauhi. Itu maksud dia. Dan Nabi SAW merupakan salah satu Nabi yang diberi kelebihan jawami'ul kalim, kan? Bercakap sedikit tapi membawa makna yang sangat banyak dan luas. Sebab tu Nabi sebut fajtanibu. Apa yang aku larang, jauhilah. Bukan Nabi sebut apa yang aku larang, jangan kau buat. Betul tak? Ada perbezaan tak kat situ? Ma nahaitukum anhu fala taf'alu. Apa yang telah aku larang kepada kalian terhadap sesuatu, janganlah kalian buat. Dengan perkataan Nabi, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa perbezaannya? Apa perbezaan jangan buat dan jauhi? Tak. Di sini Nabi sebut apa yang telah aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Fajtanibu, jauhi, ijtinab. Yang mana kalau kita tahu bila jauhi tu, kita jangan buat, kita jangan lakukan. Nabi larang, kita jangan buat. Jangan buat perkataan la taf'alu, jangan kalian lakukan. Boleh tak Nabi sebut ma nahaitukum anhu fala taf'alu, maka janganlah kalian lakukan? Boleh tak? Boleh juga, membawa makna yang sama. Tetapi dalamnya perkataan Nabi SAW, Nabi sebut fajtanibu, jauhilah. Jadi apa-apa yang terkait, misalnya Nabi larang berbuat bid'ah,
benda yang baru dengan bid'ah. Apa-apa yang terkait dengan benda bid'ah, dekat pun jangan, jauhi terus. Kalau Nabi sebut jangan lakukan, mungkin aku tak buat maulid tapi tengok kan, tapi dengar, tengok kat TV dan sebagainya. Tapi fajtanibu ni tinggalkan terus. Itu segala misal lah. Sebab tu Allah SWT berfirman, wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Bukan makna Allah sebut jangan dekati zina, kita berzina boleh, dekat je tak boleh. Dekati zina pun tak boleh, apalagi berzina. Dekati zina tu apa-apa perkara yang menjerumus kepada zina, jangan kau dekati. Pandangan mata, telinga dan hati itu kena jaga. Itulah dalamnya sabda Nabi SAW, fajtanibu, jauhi. Apa yang telah aku larang, jauhilah. Kemudian wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jumlah ini juga adalah jumlah syartiyah yang sama. Ma isim syart, amartukum bihi fi'il syart, fa'tu minhu mastata'tum, merupakan jawab syart. Dan apa-apa yang telah aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukanlah ataupun jalankanlah daripadanya mastata'tum, semampu kalian. Perintah yang pertama Nabi sebut, apa yang aku larang, jauhi. Yang kedua, apa yang aku perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Dari sini kita dah nampak mukjizat Nabi SAW. Dari sini dah kita nampak keindahan Islam. Apa dia? Kenapa bila Nabi larang, Nabi tak sebut jauhilah semampu kalian, tetapi bila Nabi sebut aku perintah, lakukanlah semampu kalian? Kenapa? Sebab sesuatu perintah untuk meninggalkan, dia tak memerlukan sesuatu tenaga pun. Betul tak? Nabi cakap, Allah cakap jangan minum arak. Dah, jangan minum arak lah. Tak adalah, tak mampulah, bau dia sedap lah. Tak ada. Kita tinggalkan je, kita dah menjalankan satu perintah. Tapi bila Nabi sebut apa yang aku perintah, maka kita kena ada sesuatu tenaga. Kita kena buat. Sebab tu ada mastata'tum, semampu kalian. Okey. Kemudian perkataan mastata'tum ni, para ulama menerangkan dia membawa makna dua. Apa yang telah aku perintah kalian, maka jalankanlah semampu kalian. Semampu kalian ni dia membawa makna dua. Yang pertama, mastata'tum, yang pertama at-tashaddud. Yang kedua, kata lawan daripada at-tashaddud ini ar-rukhsah. Okey, lakukanlah perintah Allah, perintah Rasul semampu kita. Membawa makna tasyaddud, keras, yang ini bila Allah perintah, kita kena buat akhir maksimum kemampuan kita. Faham tak? Bila Allah memerintah kita untuk solat, apa-apa terjadi pun kita kena buat solat. Sesibuk mana pun kita, sesehat mana keadaan kita pun, tetap kita kena jalankan.
Dalam keadaan apa pun, bila Allah perintah, Nabi perintah, kita kena buat semampu kemampuan kita yang paling tinggi. Itu maksud mastata'tum. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, sah? Aywa. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Surah Aisyah dah? Al-Hashr. Al-Hashr. Ya. Sebagaimana firman Allah, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Isuhu. Surah At-Taghabun ayat 16. Surah At-Taghabun ayat 16. Okey, itu yang pertama. Jadi apa yang Allah perintah ni jangan kita ambil remeh. Bukan maksud Nabi SAW, apa yang aku perintah lakukanlah semampu kalian. Bila solat, tiba waktu azan, dia tengah meeting. Aku tak mampu nak keluar nak solat, tak apalah. Itu kemampuan aku ikutlah meeting. Takut nanti orang cakap apa dan sebagainya. Tak. Ittaqullaha mastata'tum. Kau mampu untuk bangun dan beritahu orang untuk solat. Kerana itu hak Allah. Okey, kemudian makna yang kedua, dia bukan ar-rukhsah, dia lebih kepada kata lawan daripada keras, iaitu berlembut. Yakni rahmah, kerahmatan Allah, iaitu la wujuba illa bistita'ah. Illa bistita'ah. Tidak ada kewajipan melainkan dengan kemampuan. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah beratkan ataupun bagi tanggungan terhadap sesuatu manusia melainkan apa yang dia mampu untuk menanggung. Jikalau Allah perintah kita solat untuk berdiri, jikalau kita tak mampu berdiri, boleh keadaan duduk. Jika kita tak mampu keadaan duduk, boleh berbaring. Itulah maksud fattaqul apa? Wa ma amartukum bihi anhu fa'tu minhu mastata'tum. Boleh faham jadi dia ada dua keadaan. Jangan orang anggap yang lembut saja tapi dia tak ambil yang keras ni. Jangan orang ambil keras je tapi dia kaki dah tak ada dah, sanggup nak berdiri untuk solat. Itu dah menyusahkan keadaan. Dah tua, ada penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, tetap nak berpuasa. Sedangkan Allah bagi rukhsah, Allah bagi untuk tidak berpuasa, bayar fidyah, dia tetap nak berpuasa. Tak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia boleh berbuka dan dia kena bayar fidyah. Kan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Jadi dua kefahaman ni kita kena faham. Jangan kalau kita ambil lembut je, bila waktu puasa je dengan bila dia bekerja, dia tak ada musafir, dia tak sakit, tak apa, tapi sebab dia kerja berat sikit, dia buka puasa. Tak. Fattaqullaha mastata'tum. Kena berusaha semampunya. Kalau tak mampu nak berpuasa sebabkan kerja, minta cuti. Kan? Tak mampu nak beriktikaf sebab kerja, minta cuti. Khas 10 hari 10 malam terakhir tu untuk beriktikaf. Itulah maksud fattaqullaha mastata'tum. Semampu kita kena buat. Kita kena jalankan perintah Allah dan perintah Nabi. Okey, jadi Nabi SAW pesan ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang jauhilah, dan apa yang amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah maka lakukanlah semampu kalian. Kenapa? Dua benda ni kita kena lakukan dalam kita berurusan dengan agama Allah, supaya fa innama ahlaka
ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Maka sesungguhnya apa-apa yang menyebabkan kecelakaan ahlaka orang-orang yang sebelum kalian ada dua perkara. Kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Banyaknya soalan-soalan mereka terhadap nabi mereka dan banyaknya perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Okey, perkataan fa innama ni dia membawa dua, syarah para ulama membawa dua makna. Boleh kita pakai dua makna, dan dua makna ni selari dengan makna hadis. Innama ni dia boleh membawa taukid, penegasan. Maka sesungguhnya apa-apa yang menyebabkan kecelakaan, kebinasaan kaum-kaum terdahulu, itu maksud Nabi SAW. Dan ma ni ma mausul. Ma hanya sebagai tambahan saja, sambungan. Dia tak membawa makna apa-apa. Sesungguhnya apa-apa yang menyebabkan kecelakaan. Okey. Dalil dia apa? Dalil dia kerana inna ni harfu taukid dan ni adalah khabar dia. Kalau kita belajar nahu, bila sebut inna, dia punya fa'il dia kena fathah, khabar dia kena dhammah kan? Misalnya inna insana, misalnya apa? Inna Muhammadan talibun. Sesungguhnya Muhammad talibun. Jadi inna dan ni adalah khabar dia, kathratu. Kalau kita tukar perkataan ahlaka ni fi'il. Kalau kita tukar menjadi isim, inna halaka fathah, alladzina min qablikum kathratu, khabar dia. Boleh faham ke? Kathratu ni dhammah. Banyak. Makna dia banyak. Ni kita bahas tentang dari segi bahasa dulu. Jadi perkataan pertama ni, kalau kita sebut inna ni sebagai harfu taukid, makna dia apa? Maka sesungguhnya kecelakaan yang berlaku terhadap umat-umat terdahulu adalah disebabkan banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Itu yang pertama. Okey, kalau yang kita ambil yang kedua, adatul hasrin. Innama, satu perkataan. Dia membawa makna hanya, hasrin. Jadi kalau taukid ni, dia dua perkataan, inna plus ma. Boleh faham? Fa innama, kalau kita ambil untuk taukid, penegasan, makna dia maka sesungguhnya apa-apa kecelakaan yang berlaku terhadap umat-umat terdahulu, sekian dan sekian. Tapi kalau makna yang kedua, adatul hasrin, maknanya hanya. Sesungguhnya hanya yang menyebabkan kecelakaan terhadap umat terdahulu tu tak ada sebab lain, sebab dua ni je. Boleh faham? Dia banyak bertanya, dia banyak selisih Nabi, itulah sebab celaka. Tu je sebab dia. Sebab dia kena azab, sebab dia celaka dunia dan akhirat adalah sebab dua ni. Itu makna yang kalau kita ambil adatul hasr. Dan dua makna adalah benar. Boleh kita ambil. Itulah yang dinamakan jawami'ul kalim. Itulah yang dinamakan jawami'ul kalim Nabi SAW. Daripada perkataan fa innama je dah boleh bawa dua makna. Okey? Itulah mukjizat Nabi. Sebab tu Nabi sebut uti tu khamsin lam yu'ta ahadan ghairi. Atau kama qala, aku diberikan 5 kekhususan daripada Nabi dan tidak diberi orang lain. Salah satunya, perkataan aku adalah perkataan jawami'ul kalim. Macam mana? Yang 5 perkara. Nanti kita bahas insya-Allah. 5 perkara tu. Salah satunya jawami'ul kalim. Yang kedua, di antaranya juga dijadikan untuk umat Nabi Muhammad ni, semua tempat adalah sah untuk dia melakukan solat. Kalau umat-umat terdahulu dia kena ada pergi dekat dia punya masjid ataupun tempat ibadah mereka. Yang saya ingatlah, yang salah satunya lagi, Nabi diberi
kelebihan, sebulan sebelum Nabi nak berperang dengan orang kafir dah ada rasa takut dah. Sebulan sebelum nak mula berperangnya, orang kafir dah rasa takut. Dan ada lagi 2-3 perkara yang diberi khusus untuk Nabi SAW. Okay, jadi fa innama, maka kalau kita nak ambil taukid, sesungguhnya apa-apa yang ahlaka, celaka, binasa, siapa? Allazina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian. Kalau kita nak ambil yang terjemahan kedua, fa innama, maka hanya kecelakaan terhadap umat terdahulu adalah disebabkan 2 perkara. Boleh faham Itu taukid dengan hasrin, adatul hasr. Okey, allazina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian. Maksudnya orang sebelum kalian di sini semua umat ke ataupun Yahudi dan Nasara je? Semua. Tapi betul. Allazina min qablikum ni, orang-orang sebelum kalian ni, dia membawa 2 makna, secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, semua umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Al-ummah kulluha. Kalau secara khusus pula, adalah umat Yahudi dan Nasara, yang mana mereka hidup ketika zaman Nabi SAW dan para sahabat. Okay, apa yang menyebabkan kecelakaan umat-umat yang terdahulu? Yang pertama adalah kathratu masailihim. Kathrah ni daripada perkataan kathir, banyak. Masailihim adalah jamak daripada perkataan mas'alah. Mana nak taruh? Sini. Masailihim. Masailihim. Dia perkataan jamak mas'alah. Tapi masalah dalam bahasa Arab ni bukan yang kita faham bahasa Melayu kita masalah. Tak, masalah ni daripada perkataan soal, bertanya. Sebagaimana yang berlaku terhadap umat Yahudi. Apa dia? Kisahnya. Kisah apa? Dia banyak bertanya kepada Nabi Musa. Kisah Al-Baqarah. Nabi Musa cakap apa kat dia orang? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dah settle. Aku perintah kalian, Allah perintah kalian untuk sembelih lembu. Sembelih je lah. Tapi disebabkan banyak-banyak bertanya, akhirnya menjadi sulit, semakin sulit. Sebab tu ulama mengatakan kathratus soal ni yang menyebabkan kecelakaan khusus di zaman Nabi masih hidup. Sebab tu sahabat, apabila ada seorang sahabat yang mana Allah dah turunkan hukum, tetapi disebabkan soal dia menjadi hukum tu lebih berat, orang ni tercela. Dan sebab wurud hadis ni pun, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Muslim, adalah disebabkan soal. Kenapa Nabi boleh sebut hadis ni? Disebabkan soal seorang sahabat. Jom kita pergi hadis dia. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, nombor 1337. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Okay, Abu Hurairah kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis ni ketika Hajjatul Wada, haji terakhir Nabi SAW bersama para sahabat. Abu Hurairah mengatakan Nabi ketika itu sedang berkhutbah kepada kita semua. Khatabana. Khataba, ni kami. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ayyuhan nasu,
qad faradallahu alaikum al-hajj. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, telah memfardukan haji ke atas kalian. Fahajju, maka tunaikanlah haji. Okey, settle kat sini. Sama macam innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Okey, settle tinggal sembelih. Bila Nabi sebut Allah dah fardukan haji, buat haji dah. Tiba-tiba ada seorang faqala rajulun, maka berkatalah seorang lelaki, Akullu amin ya Rasulullah. Akullu amin ya Rasulullah. Adakah haji yang kita kena buat ni setiap tahun? Kan Nabi sebut berhajilah. Tiba-tiba dia tanya, setiap tahun ke kita nak buat haji ni? Fasakata. Nabi diam. Sebab Nabi tahu keadaan ni betul-betul terjadi ketika mana Nabi Musa sedang berkata kepada umatnya. Hatta qalaha thalathan, sampai orang ni cakap 3 kali. Aqul amin ya Rasulullah. Tiap tahun ke kita kena haji? Tiap tahun ke kita kena haji Rasulullah? Tiap tahun ke? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu," ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku cakap ya, maka akan jadi hukum wajib kita semua ni setiap tahun kena haji, satu dunia umat Islam. Kat sini pun membawa faedah apa? Mukjizat Nabi SAW. Kalau kita lihat keadaan Nabi, yang mana ketika Hajatul Wada' tu pun sekitar 200,000 orang. Kalau setiap tahun mereka nak kena buat, boleh tak? Boleh je. Boleh je. Tetapi mukjizat Nabi tahu benda yang akan datang, bahawa umat Islam akan lebih ramai. Kita ni pun nak tunggu 80 tahun, 60 tahun. Jadi sebab tu Nabi sebut, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku kata ya, nescaya benda tu jadi wajib. Jadi kemudian wala mastata'tum. Pasti sungguh kau tak mampu pun. Sebab tu jangan tanya. Kan? Bila Nabi cakap berhaji, okey dah, haji satu kali. Yang kita tanya kena tiap tahun ke? Nak kena sekian dan sekian ke? Tak perlu. Kemudian Nabi SAW berkata, summa qal, "Dharuni ma taraktukum." Dharuni, dharu, tinggalkan, ni aku. Ma taraktukum, tinggalkan aku, apa yang telah aku tinggalkan kepada engkau. Yang ni apa? Apa yang aku tinggalkan, buatlah. Jangan tambahan. Jangan buat tambah, jangan buat pandai. Sebab apa? Fa innama halaka man kana qablakum. Sama tadi kan? Fa innama ahlaka man alladhina min qablikum bikathrati su'alihim. Kat sini Nabi pakai perkataan soal. Jadi masailihim tu bukan makna masalah, tapi soal. Bertanya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Jadi umat-umat terdahulu ni celaka sebab apa? Banyak bertanya. Kemudian banyak berlaku perselisihan, penentangan terhadap nabi-nabi mereka. Jadi daripada hadis yang pertama Al-Imam An-Nawawi bawa, kita kena niat ikhlas, kita kena rukun iman, rukun Islam, ihsan, lepas tu ad-dinun nasihat dan lain sebagainya. Kita kena buat apa? Kita kena buat apa yang Nabi tinggalkan. Jangan kita nak banyak bertanya benda yang tak patut dan kita menyelisihi Nabi. Itu sebab kecelakaan. Kemudian Nabi sebut, fa idza amartukum bi syai'in, jika aku perintah kalian sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u, maka apabila aku larang terhadap kalian satu perkara, maka tinggalkanlah. Jadi ini sebab ni terjadinya hadis Abu Hurairah di atas, sababul wurud. Tapi kalau Al-Quran, sababul nuzul. Hadis sababul wurud. Kalau Al-Quran kita ada sababul nuzul, sebab diturunkannya ayat. Tapi kalau hadis, apa penyebab Nabi boleh sebut, ada kisah ke, itu dinamakan sababul wurud, sebab terjadinya hadis ini.
Jadi kathratu masailihim ni adalah terjadi khusus pada zaman Nabi SAW. Dan zaman kita boleh terjadi tak? Ataupun zaman kita tak terjadi, kita boleh bertanya je, tetap boleh terjadi, tapi dalam konsep yang berbeza. Okay? Konsep kalau Nabi masih hidup, pertanyaan kita tu akan menyebabkan kesusahan terhadap kita, itu benda yang tercela. Tetapi zaman kita ni adalah konsep yang berbeza. Kita tanya benda yang tak bermanfaat, kita tanya sesuatu yang belum berlaku, kita tanya sesuatu perkara nak melaga-lagakan orang. Itu pun para ulama katakan masuk dalam hadis ini. Soalan yang tidak mau manfaat. Soalan apabila terkait dengan agama, dia pasti nak kita beramal, tingkatkan takwa, ataupun kita nak meninggalkan satu kemungkaran. Itu fungsi satu soalan. Tapi kalau soalan tu dia tak sekadar bertanya saja-saja, sekadar bertanya, Ustaz, hadis ni sahih ke tak, tapi tak beramal pun, itu termasuk satu celaan. Okey. Kemudian sebab yang kedua, waqtilafihim ala anbiyaihim, dan perbezaan mereka umat-umat terdahulu ke atas nabi-nabi mereka. Yang ini apa? Ikhtilaf di sini adalah al-mu'aradah, penentangan. Nabi suruh A, dia buat B. Nabi suruh A, dia buat A plus, dia tambah. Nabi suruh A, dia buat A minus, dia kurangkan. Itu maksud waqtilafihim ala anbiya'ihim. Apa yang menyebabkan makna ikhtilaf di sini adalah penentangan dan tidak melakukan apa yang diperintah, adalah sebab perkataan ala di sini. Perkataan ala ni yang membawa faedah bahawa ikhtilaf di sini kita menentang Nabi dari segi apa? Tak melakukan apa yang Nabi perintah, menambah apa yang Nabi perintah, mengurangi apa yang Nabi perintah. Itu semua menyebabkan kecelakaan. Boleh juga tak Ustaz, jadi bila mereka tanya pada soalan, lepas tu mereka lawan, engkau juga sama itu. Sama. Okey, dalam buku anti tu ikhtilafuhum ke ikhtilafihim? Ikhtilafuhum. Dia boleh dua. Dia boleh ikhtilafuhum dan boleh juga ikhtilafihim. Macam mana tu? Okey, kalau ikhtilafuhum, waw ni ataf terhadap ni kathratu. Sesungguhnya yang menyebabkan kecelakaan terhadap umat-umat terdahulu adalah banyak bertanya dan berbeza terhadap umat ni. Satu je perbezaan, celaka. Kalau waw ni. Kalau ikhtilafuhum, dhammah. Kalau ni kathratu, dia banyak. Kalau satu soalan tak celaka lagi. Kalau banyak bertanya benda tak manfaat, baru celaka. Tapi kalau ikhtilafuhum, satu je khilaf mereka terhadap Nabi, mereka celaka. Dan memang ia celaka, betul tak? Satu, kalau kita menyisihi Nabi SAW, kita akan mardud, ditolak. Dan bila sesuatu ibadah ataupun perbuatan tu ditolak, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Allah tak terima. Dia tak mengikuti syarat-syarat Allah dan Rasul SAW. Tapi kalau kita pakai ikhtilafihim, dia waw ataf terhadap ni kathratu masailihim wa kathratu ikhtilafihim. Banyak bertanya dan banyak khilaf. Okey, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Okey, wallahu taala alam. Okey, jadi pengajaran hadis kita ambil minggu depan insya-Allah. Okey. Selain kita murajaah pun kita dapat ambil pengajaran hadis. Saya rasa pengajaran hadis tu kita ambil minggu depan lah. Boleh? Jadi hadis ini, hadis pada hari ini, hadis yang ke-9 ni merupakan penutup bagi hadis
hadis yang sebelumnya yang terkait dalam usuluddin, asal-asal usul-usul agama. Jadi setiap perkara yang kita dah belajar daripada 1 sampai 8, apa yang kita kena buat? Kita lakukan semampu kita apa yang Nabi perintah, apa yang Rasul Allah perintah, dan kita jauhi segala larangannya. Kemudian lagi apa? Jangan kita bertanya benda yang tak bermanfaat, dan jangan kita menyelisihi apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Itu je kesimpulan dia. Sebab agama ni dah sempurna. Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita, dah turunkan agama Islam dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ni kalau turun kat orang Yahudi, nescaya dia akan apa orang panggil? Meraihkan turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau misalnya diturunkan terhadap umat Yahudi, menunjukkan satu keagungan, satu kemuliaan yang terbesar untuk umat Islam. Allah dah sempurnakan agama dia. Kan, sebab tu orang Yahudi datang kat Umar, dia cakap, kalaulah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati turun kat kaum kita Yahudi, saya kita dah lakukan perayaan untuk ayat ini. Saking tingginya makna dan tadabbur ayat ni. Sebab apa? Satu kenikmatan bila Allah sebut dah sempurna, dah kita tinggal buat apa yang Nabi perintah, mastata'na, semampu kita, dan kita jauhi apa yang Nabi larang. Dah settle. Sebab agama dah sempurna. Janganlah kita nak tambah apa yang Nabi tak buat, lepas tu kita buat apa yang Nabi larang. Itulah sebab kecelakaan. Ikhtilaf ala anbiya'ihim. Surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat 3. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Kemudian tadi hadis tentang kelebihan Nabi SAW tu kan. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, fuddiltu ala anbiya bisittin. Aku dilebihkan oleh Allah dengan 6 perkara berbanding nabi-nabi yang terdahulu. Yang pertama apa? U'titu jawami'al kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim perkataan yang pendek tapi membawa makna yang luas. Wa nusirtu bir'ab. Dan aku diberi kemenangan dengan perasaan takut bagi musuh. Dalam riwayat lain, sebulan sebelum berlakunya peperangan di antara kaum muslimin dan orang kafir dah rasa ra'b, takut. Wa uhillat li ghanaim. Dan dihalalkan bagi aku harta rampasan, al-ghanimah, ghanaim. Wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Dan dijadikan bagi aku semua tempat di atas muka bumi ini bersih dan boleh tempat kita sujud, masjidan, tempat kita solat. Sebab tu ajaibnya kalau kita tengok dekat Timur Tengah ni, misalnya kat Saudi, dekat mana-mana dia orang boleh solat. Kat tepi highway dia orang boleh solat, kat tepi mall dia orang boleh solat, dan bentang tikar dia orang solat. Dan memang kerajaan kat sana pun dia ada sediakan satu sejadah kat mana-mana tempat, misalnya tempat macam bazar ke pasar ke apa, dia akan taruh benda tu panjang, kemudian kita boleh tarik sejadah dia. Jadi tak semestinya nak kita kena letak dinding, bumbung, lepas tu tulis surau. Tak semestinya. Kat mana-mana tempat yang luas, yang bersih, tahur, kita boleh jadikan masjid. Sebab itulah kelebihan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa ursiltu ila khalqil kafah. Dan aku diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Yang mana Nabi-Nabi sebelum ni diutus untuk umat masing-masing. Wa khutima bi an-nabiyyun. Dan aku menjadi penutup para nabi.
Hadis riwayat Muslim. Nombor dia tak pasti ni, tak ada keluar nombor pula. Okey, insya-Allah hari ni bukan sedikitlah, banyak faedah yang kita dapat daripada hadis yang ke-9 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan insya-Allah minggu depan kita akan ambil pengajaran hadis serta kita akan melakukan sedikit ulang kaji. Ada apa pertanyaan ke? Tak ada. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم